Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ini, tuan-tuan, ya, menyambung kembali daripada kitab Khilafiyah ini, ya, masih membicarakan bab zikir secara berjamaah. Ya, zikir secara berjamaah yang telah lalu kita dah lihat beberapa hadis tentang zikir secara berjamaah ini. Maksudnya zikir secara berjamaah ini tidak menjadi masalah, ya, sudah ada pada zaman Nabi SAW, dan dalam beberapa hadis itu digalakkan, ya, menjadi perkara sunat. Termasuklah hadis, ya, yang disebut oleh Nabi SAW, riwayat daripada Abu Nuaim, majalithu dzikri tanzilu alaihimus sakinah wa tahuffu bihimul malaikah wa taghshahumur rahmah wa yadhkuruhumullahu fi man 'indah. Ya. Kata Nabi SAW, majlis-majlis zikir itu sentiasa diliputi ketenangan, dikelilingi oleh para malaikat, diselubungi oleh rahmat, dan Allah akan menyebut mereka kepada siapa yang berada di sisinya. Dalam hadis ini, majlis zikir ini turun orang yang duduk dalam majlis itu rasa tenang, ya, dikelilingi oleh para malaikat, ya, malaikat ada bersama dengan mereka, dan wa taghshahumur rahmah, ya, diselubungi oleh rahmat, ya, datang rahmat, datang malaikat, datang tenang. Ini satu benda yang cukup mahal, tuan-tuan. Sebab ada orang nak cari ketenangan ini, panjat gunung, menyelam, pergi hutan, duduk dekat macam-macam lah, tuan-tuan, nak mencari ketenangan. Sebenarnya tenang ada dalam majlis zikir. Jadi kalau nak mencari ketenangan, nak membersihkan hati, nak rasa dalam majlis yang ada bersamanya malaikat, lepas tu apa? Rasa turunnya rahmat Allah, duduklah dalam majlis zikir. Sebab itu majlis zikir ni tenang, tuan-tuan. Majlis ilmu, majlis zikir ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan rahmat, dan doa-doa dikabulkan, malaikat ada, insya-Allah. Ya, suatu yang cukup amat berharga. Dan kepada orang Islam, orang beriman macam kita ni, Masya Allah, ya, Allah Ta'ala turunkan orang yang berzikir itu rahmat, turun bersamanya malaikat, ya, satu keistimewaan, tuan-tuan. Jadi kalau ada majlis-majlis yang macam ni, ya, tapi biasalah majlis macam ni orang tak ramai, tuan-tuan. Tak ada orang minat majlis macam ni, tuan-tuan. Ya, majlis ilmu, majlis zikir boleh kira dengan jari. Lalu orang-orang yang dapat hadir dalam majlis itu, yang duduk sama berzikir, Masya Allah, itulah orang yang amat beruntung. Yang tak boleh dibayar harganya itu dengan wang ringgit, tuan-tuan. Kita tak boleh panggil malaikat gitu-gitu aja. Ya, kita tak boleh minta rahmat macam tu saja, tuan-tuan. Ya. Tapi dengan majlis itu turun rahmat, turun malaikat, datang rasa ketenangan dalam hati. Ya. Jadi kalau orang tu betul-betul menghayati zikir yang dibaca, tak kira lah tasbih ke,
tahlil ke la ilaha illallah, insya-Allah hati dia akan tenang. Qal, kata Nabi lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, qala qultu ya Rasulullah ma ghanimatul majalith dzikr, qala Allah sallallahu alaihi wasallam ghanimatu majalith dzikr al-jannah, insyaallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Amr bin al-As berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah dia keuntungan majlis-majlis zikir? Apa yang dapat daripada majlis zikir? Maka kata Nabi, keuntungan majlis zikir al-jannah, al-jannah. 2 kali Nabi sebut. Orang yang duduk dalam majlis zikir, untungnya apa? Dapat syurga. Masya-Allah, rahmat Allah. Hanya duduk dalam majlis zikir, mudah-mudahan orang itu tercatat sebagai ahli syurga. Sebab itu majlis-majlis di sini mahal, tuan-tuan, teramat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, amat berharga. Tetapi sayangnya tuan-tuan, majlis-majlis di sini tak dihargai oleh manusia. Majlis-majlis zikir ni tak dihargai oleh manusia, dipandang sepi, dianggap sebagai majlis orang tua-tua, kan, tak glamour. Lah glamour tuan-tuan. Lainlah kalau nak pergi karaoke dengan segala macam pakaiannya, kan, nak pergi tengok konsert, tuan-tuan, macam mana gaya, kan? Orang nak pergi majlis zikir ni simple aja, tuan-tuan. Pakailah baju apa ada, pakai kain plekat atau apa ada, pakai kopiah cukup. Sejadah dengan emas jangan lupa, tuan-tuan. Lupa pakai emas pula, tuan-tuan, tak ingat. Dah maghrib tadi jalan jam, tuan-tuan, hari ni masya-Allah, tuan-tuan, dengan hujan lebat, dengan banjir, dengan jam dia, tuan-tuan, sampai rumah pun dah maghrib, dah gelap. Capai-capai beg, Allah, selalu dalam beg ada topeng, kan, rupanya dalam beg tu ada sejadah. Baik, tuan-tuan, nak dapat syurga ni, inilah rahmat, tuan-tuan, umat Muhammad. Rahmat orang beriman, duduk dalam majlis zikir, Allah Ta'ala bagi syurga. Itu untung. Kalau orang tanya kita, apa untung kalau duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, aku dapat syurga? Siapa kata? Ni Nabi cakap. Tanya dia balik, kau pergi majlis yang sesat tu, apa kau dapat? Kalau dia suka tanya kita, tuan-tuan, kita tanya dia balik, apa yang kau dapat? Aku dapat syurga, insya-Allah. Nabi jamin, Nabi sebut, untungnya orang duduk dalam majlis zikir dapat syurga. Majlis lain belum tentu. Tuan, majlis lain belum tentu. Baik. Allahu Akbar. Syukran. Jazakallah Tuan Haji. Masya-Allah. Tuan, baik, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada juga menolak pendapat yang menyalahkan zikir secara berjamaah dalam majlis. Untuk berzikir disebutkan dalam hadis kudusi yang sahih. Wa in dzakarani fi apa nak baca ni, tuan-tuan? Malain, baru betul. Baris hilang, tuan-tuan. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Dan apabila seorang hamba aku menyebut aku di kumpulan yang ramai, maka aku akan menyebutnya di kumpulan yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Masya-Allah. Dalam hadis kudusi ini, apabila seorang hamba aku menyebut aku dalam majlis yang ramai, aku sebut dia dalam majlis yang lebih baik daripada itu di sisi para malaikat. Ini pentingnya, tuan-tuan. Ini pentingnya kita ingat Allah, duduk dalam majlis yang mengingati Allah.
Ya, di samping kita sentiasa ingat pada Allah dengan zikir kita dan sebagainya, satu, kita juga kena duduk dalam majlis yang mana orang mengingati Allah. Itu yang paling penting. Sebab apa? Ya, kelebihannya Allah Ta'ala sebut, kalau orang itu sebut nama Allah dalam majlis manusia, Allah Ta'ala sebut nama dia dalam majlis yang di sisinya ada para malaikat. Biarlah tercatat tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biarlah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni sebagai ahli zikir. Ya, sebab zikir inilah benda yang paling ringan, paling mudah tuan-tuan. Duduk baring zikir. Kalau nak solat barangkali agak berat juga kan, nak solat. Ya, ambil wuduk, solat, perlukan tenaga dan sebagainya. Kan? Itu juga ahlul Quran, itu pun mudah tuan-tuan. Ya, itulah perkara-perkara yang mudah, biarlah tercatat di sisi Allah. Kita ni ahli zikir. Jangan catat di sisi Allah kita ni apa tuan-tuan, kaki borak, tai temberang, apa tuan-tuan, tai judi, kaki botol. Allahu Rabbi. Kan? Kalau tak pun kita buat maksiat tuan-tuan, ahli lara. Tahu ahli lara? Yang kerjanya buang masa tuan-tuan. La hawla wa la quwwata illa billah. Sedangkan majlis-majlis macam ni tuan-tuan, apa dapat? Syurga. Kalaulah manusia tahu. Manusia tahu tak tuan-tuan? Dah bagi tahu dah ni. Bagi tahu dah manusia ni, tapi buat tak tahu. Kita ajaklah tuan-tuan, anak cucu kita, saudara mara kita, carilah majlis macam ni yang lagi besar di sisi Allah, bukan majlis-majlis keduniaan. Ya, kalau ada orang besar datang berebut-rebut, kita pun nak datang. Kalau ada pembesar datang, ya, segala macam tok mak nenek datang, kita pun sibuk sambut. Tapi majlis yang Allah Ta'ala suruh ingat nama dia, kan, kena pula hujan. Allahu Rabbi. Ni kira ramai lah ni tuan-tuan. Ni kira ramai ni. Saya tak kecil hati tuan-tuan, ni kira ramai lah ni. Ada surah tuan-tuan, 4 orang aja kena pula hujan. Ya Allah, tinggal 2 orang. Imam dengan Bilal, masuk saya 3 orang. Macam tuan-tuan. Ini kira ramai lah ni. Tak adalah saya nak kecil hati, kan? Dah lah, hujan 3 orang pula. Ya Allah, aku nak kuliah apa tak tahu. Tuan-tuan, Allahu Rabbi. Itulah nilai. Ya, nilai benda-benda yang tak nampak. Dia tak nampak, kan? Ganjaran-ganjarannya belum nampak, tak nampak. Jadi itulah dia. Sebab orang kita ni nak nampak depan mata, baru je nak datang. Baik. Kata Nabi SAW, Yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamah sayu'lamu ahlul jam min ahlul karam. Faqila man ahlul karam ya Rasulullah? Qal majalithu dhikri fil masajid. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Ya, kata Nabi, firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, Allah berfirman pada hari kiamat, memberitahu tentang golongan yang mulia. Ditanya kepada Rasulullah, siapakah golongan yang mulia itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, mereka adalah golongan ni ahlul karam ni tuan-tuan, ya, yang dikatakan orang-orang yang mulia tu siapa? Yang mengadakan majlis-majlis zikir di dalam masjid. Mengadakan majlis-majlis zikir dalam masjid. Lalu bila mana salahnya majlis zikir itu buat dalam masjid? Bila mana salahnya? Mana yang tak betulnya? Nabi sebut, Allah Ta'ala firman, hadis Qudsi, ahlul karam, orang yang mulia siapa? Yang mengadakan, yang buat zikir dalam masjid. Masya Allah. Itu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kita bila nak buat majlis zikir dalam masjid, gaduh, bertekak.
Macam-macam. Nampak tuan-tuan, pesen hari ni. Ya, nak buat benda baik payah. Tapi kalau buat benda maksiat, tak ada siapa pula bising. Kan? Ya. Kadang-kadang tak ada permit tu pun tak ada, kita pun tak tahu. Betul tuan-tuan. Tak maaf lah tuan-tuan, bukan kat sini, tapi dekat-dekat sini jugalah kadang-kadang. Kalau kenduri kahwin, ya Allah. Kan? Betul tuan-tuan. Ada seorang Pak Imam datang jumpa saya. Tapi tuan-tuan jangan risau, bukan tempat ni, tapi dekat-dekat sini. Ingat bukan sini, bukan sini. Wallah, bukan sini, tapi dekat-dekat sini. Dia cakap dengan apa dengan saya? Ustaz, kalau Ustaz kuliah, Ustaz sebut-sebutlah sikit. Sebut apa? Orang kenduri kahwin sekarang ni Ustaz, dia bila malam dia tu, dia dah mula buat karaoke. Okey, betul? Bila lagi malam, lampu pun padam, dia orang pun mula berjoget. Berjoget? Iya Ustaz. Yang berjoget tu pula mula-mula orang muda. Biasalah Ustaz, orang muda faham. Lagi malam, bapa kepada orang muda pula joget. Nampak tuan-tuan? Ini sudah ada yang buat. Kalau orang muda memanglah orang muda, kan? Kita larang macam mana pun dia buat juga. Tapi kalau bapa kepada orang muda yang dah tak muda lagi tu, yang uban pun dah penuh, apa cerita Ustaz? Nampak tak? Ini masalah gitu. Yang ke situ tu bukan time dia dah. Masanya kita dah lebih dah tuan-tuan. Dah bukan masa kita tuan-tuan. Kalau dulu biarlah dulu. Kan? Muda-muda dulu, tak usah buka lah tuan-tuan. Tak usah cerita lah. Kan? Macam-macam. Ustaz tak ustaz, semacam je. Kan? Tapi bila dah sampai satu tahap tuan-tuan, tak payahlah nak patah balik. Terus je lah yang baik tu terus. Ni nak patah balik, nak buat apa? Kan? Joget, bergoncang, patah pinggang, arwah terus. Kata pasal. Tengok aja Pak Maun tu, jangan ikut perangai Pak Maun. Kalau tengok Pak Maun tu, tengok aja, jangan ikut perangai. Kan? Dia tak tahu Piramli tu perli orang. Piramli tu perli tu. Kan? Nampak? Menyindir. Secara tak perasan. Kita duk ketawa tengok, padahal ramai yang buat macam tu. Tuan-tuan, dah bukan masanya. Kan? Masa yang berlalu tu sudahlah. Kita sekarang dah jadi geng masjid, kita dah jadi ahli surau, ahli jamaah. Yang tu geng goncang, geng joget, dah lah, tinggal lah. Tuan-tuan, jadi ini Allah Subhanahu wa taala nak meningkatkan darjat. Lalu Allah taala sebut di hari kiamat, inilah dia golongan-golongan yang mulia, golongan yang berzikir dalam masjid. Ingat aku ingat kamu. Tuan-tuan, bukan senang nak jadi golongan ni tuan-tuan. Orang tak boleh duduk lama-lama baca tahlil 45 minit. Oh ya Allah tuan-tuan, panah punggung, tak boleh tahan, sakit kaki, kebas segala macam. Tapi dia tengok TV, ya Allah. Kan? Nampak tuan-tuan, tengok bola, pergi stadium berjam-jam, tak ada apa. Kan? Kita zikir, kebas sikit kita bising. Kan? Tengok TV pagi sampai ke petang, tak kebas-kebas pula. Macam tuan-tuan. Kan? Tengok TV pagi ke petang, petang ke malam tuan-tuan, tak ada kebas pula. Tapi duduk kat surau sekejap je, kebas Ustaz, sejuk lah, kapet tak tebal lah, kapet nipis, segala macam kau komplain. Kan? Nampak tuan-tuan orang kita? Ini masalahnya. Macam-macam. Itulah, inilah. Susah lah. Susah tuan-tuan. Kan? Duduk atas ni, terjun pun sampai. Janganlah terjun. Tapi kalau terjun sampai. Tuan-tuan, tapi janganlah terjun. Nampak tak? Punyalah senang. Baik.
Mana tadi saya nak baik. Ya, kata Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani dalam kitabnya Irsyad Al-Mu'minin ila Fadailul Dzikr Rabbil Alamin. Zikir, ya, zikir seperti mana yang dilakukan, ya, secara perlahan, juga disebut secara kuat, dan setiap daripada kedua-duanya ada kelebihan, ya, sama ada kita berzikir itu perlahan ataupun secara kuat. Ya, kelebihan zikir secara kuat adalah lebih jelas. Itulah tujuan asal syiar Islam, ya. Ajaran-ajaran Islam, ya, yang apa dia, dan sunat-sunatnya seperti yang disyariatkan. Azan kena kuat, iqamah kena kuat, takbiratul ihram kena kuat. Sebab apa? Nak bagi tahu kepada orang. Azan tak boleh perlahan-perlahan. Dia azan dengan kamat ni, azan ni kuat, kena keluar. Kamat ni hanya untuk bagi tahu orang kat dalam nak solat. Azan dia berlagu lambat tak apa, iqamah kena cepat. Jangan kamat pun macam azan, tak jadi. Kamat tu macam azan. Ya. Lepas tu saya terbaca satu kitab, okay. Kadang-kadang Bilal kan, bila dia nak qamat dia kata saf. Itu hak imam nak berkata saf, bukan hak Bilal. Itu yang saya terbaca lah. Hak Bilal dia qamat aja, nak bagi tahu lurus tak lurus. Saf tu maksudnya apa? Buat saf. Itu hak imam. Sebab tu kadang imam dia kata istau yarhamkumullah, istau, lurus kan. Itu hak imam, bukan hak Bilal. Wallahu a'lam. Jadi Bilal ni sampai waktu tamat. Nak betulkan saf, nak luruskan saf, matikan telefon. Sekarang ni kena matikan telefon. Keluar lagu Hindustan tak pasal. Yang lagi best saya sembahyang, handphone imam tu lagu Hindustan. Ya salam, aku nak tergelak pun. Ada sekali tu tuan-tuan, saya jadi imam, orang belakang saya handphone dia bunyi macam tak ada lagu lain. Tahu lagu apa? Lagu negaraku. Lagi kacau. La ilaha illallah. Sebab tu masuk masjid aja telefon padam tuan-tuan. Telefon padam. Tak kira lah apa ke, jangan lupa. Saya pun kadang-kadang terlupa tuan-tuan. Kan? Nasib baiklah bunyi, tak ada bunyi pelik-pelik tuan-tuan. Aduh, kacau betul. Baru tahu punya Pak Imam kaki Hindustan enggak? Ada keringtun lagu negaraku, carilah lagu lain. Ya Allah. Baik tuan-tuan, ustaz pun merepek dah ni. Baiklah. Ya, jadi yang kuat ni azan, qamat, takbiratul ihram, ya. Solat, dalam solat itu kena kuat. Itulah dia syiar, tanda. Begitu juga manasik haji. Manasik haji yang kena kuat. Apa dia? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kena sebut kuat. Kalau orang lelaki lah. Takbir. Takbir raya misalnya. Kan slow-slow. Kan? Takbir raya tu semangat tuan-tuan. Kita takbir raya nak menangis. Kenapa menangis? Tak balik kampung ustaz. Syis. Tahun tak balik kampung, bila takbir menangis. Tak jadi tuan-tuan. Takbir tu kena semangat. Beza tuan-tuan tengok takbir raya kita ni dengan takbir raya mana?
Yang dekat Arab tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat tuan-tuan. Kita takbir menangis. Lagu dondang sayang. Allah habis. Sebab tak balik raya. Tak balik kampung. Baik. Ya, itu begitu juga membaca Al-Quran ketika solat subuh, maghrib dan isyak. Menguatkan suara dengan bertasbih, bertahlil kita keluar pada hari raya puasa dan haji. Ya, keluar pada hari raya dan haji itu, kita bertahlil. Apa lagi? Itu adalah ketika keadaan tersebut telah ada pada masa Nabi. Ya, perbuatan-perbuatan itu telah ada, kata Syekh Ismail ini, almarhum ini, telah ada pada masa Nabi, pada masa sahabat dan pada masa tabi'in, anak-anak murid sahabat. Jadi menguatkan suara ketika berzikir adalah supaya apa dia? Cara supaya orang ramai bersama-sama ikut rentak dia. Ya, ikut rentak dia tuan-tuan ya. Tapi janganlah sampai melampau batas tuan-tuan ya. Jangan sampai melampau batas tuan-tuan. Dah tak dengar zikir dah jadi heavy metal. Tu kacau tuan-tuan dah jadi heavy metal punya suara kuat sangat. Biasa. Yang biasa kita bawa, dan bila kita baca ramai-ramai, datang rasa ketenangan masuk dalam hati. Itu yang penting tu. Ya? Baik. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Isra, dan janganlah kamu keraskan bacaan solat kamu, kuatkan, jangan pula lembutkan dengannya, ambillah jalan pertengahan, bersederhana. Bersederhana. Dan menguatkan suara ketika berzikir ini mempunyai kelebihan dibandingkan jika dilakukan dengan perlahan. Kata Mu'az bin Anas katanya, qala Allah Ta'ala la yadhkuruni abdun fi nafsi illa dhakartuhu fi nafsi wa la yadhkuruni fi mala'in illa dhakartuhu fil mala'il a'la. Ya, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, tidaklah seorang hamba mengingati aku dalam dirinya, melainkan aku mengingatinya dalam diri aku. Dan tidaklah dia mengingati aku dalam kumpulan, melainkan aku mengingatinya dalam kumpulan yang lebih mulia. Maknanya apa tuan-tuan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah Ta'ala ingat pada kita. Ingat Allah Ta'ala pada waktu senang, Allah Ta'ala ingat kita pada waktu susah. Tapi kalau pada waktu senang kita tak ingat Tuhan, waktu susah Tuhan pun tak ingat kita. Sebab kita lalai. Tuan ya. Jadi ingat Allah ini pada setiap waktu, susah, senang, suka, duka, apa juga keadaan, jangan lupa mengingati Allah. Ya, pertama ingat kepada Allah, solat. Tu ingat kepada Allah, solat. Itu yang paling penting. Kemudian ingat Allah, baca ayat Allah, Al-Quran. 3, ingat pada Allah, zikir. Ini 3 benda. Ya, ini 3 benda tuan-tuan ya. Ingat pada Allah, salat. Itu salat. Salat itulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi di Isra dan Mi'raj kan, untuk menerima salat. Perkataan akhir Nabi sebelum wafat apa? As-salah, as-salah. Bukan ummati, ummati. Selalu orang cakap Nabi akhir ayat dia ummati, ummati. Itu hadis lain. Itu dalam keadaan lain, tapi akhir hayat Nabi kata Sayyidina Ali, as-salah, as-salah. Nabi ingatkan umatnya akan salat itu sampai Nabi wafat. Pentingnya salat dalam kehidupan itu. Tapi kita idha'atus salah, mencuaikan salat. Ya, orang kita. Itu belum salat berjamaah lagi. Itu belum kira salat berjamaah. Itu baru kira salat biasa.
Kalau nak dikira solat berjamaah, habislah kita, tuan-tuan. Kan? Adalah seminggu sekali, itu pun okey lah, Jumaat. Ya Allah. Kan? Itu pun orang bangga dah. Bangga, Ustaz, saya sembahyang Jumaat seminggu sekali. Itu sembahyang Jumaat. Kan? Kena PKP hari tu 2 tahun tak sembahyang Jumaat. Habis kau. Macam mana? Kan? Baik. Itu pun ada yang kata seronok Ustaz lah, tak sembahyang Jumaat ni. La ilaha illallah. Itu pun ada juga. Pening orang. Baik. Jadi qala Allah Ta'ala dalam hadis yang lain, ya bena Adam, idza dzakartani khaliyan dzakartuka khaliyan, wa idza dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairum min alladhina dzakartani fihim. Wahai anak Adam, jika kamu mengingati aku bersendirian, aku mengingatimu bersendirian. Jika kamu mengingati aku dalam kumpulan, aku mengingati kamu dalam kumpulan yang lebih baik dari kamu mengingati aku dalam kumpulan yang ramai. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar. Kalau kita tuan-tuan bersendirian, Allah Ta'ala pun ingat kita bersendirian. Tapi kalau kita ingat Allah Ta'ala dalam majlis yang ramai, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingat kita dalam majlis yang lagi baik, yang lagi ramai. InsyaAllah. Itu penting zikir ini. Supaya apa tuan-tuan, Allah Ta'ala, kita ingat Allah Ta'ala. Kita ingat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ingat kita. Itu yang paling penting. Ingat kepada Allah tu penting. Untuk kawal diri kita. Kan lebih baik tuan-tuan majlis zikir ini daripada kita habis masa bersembah, tuan-tuan. Habis masa bercakap, habis masa tengok YouTube, tak apa-apa tengok. Kalau tengok tu bertambah ilmu boleh tahan, bertambah serabut dia ada. Tengok pula benda pelik-pelik. Kan? Apa lagi tuan-tuan? Duduk dalam majlis yang mendatangkan pahala tak nak. Buat kerja yang sia-sia, ramai yang nak, tuan-tuan. Itulah dia godaan. Zikir dalam kumpulan adalah zikir yang kuat. Cukuplah bagi orang yang berzikir kuat itu apa dia, kelebihan yang bertambah-tambah ini. Baik, kata Syekh Al-Ghummah, Mufti Mesir dalam kitabnya Al-Bayan, berhimpun untuk melakukan zikir berjamaah dalam halaqah merupakan amalan sunat yang bersandalkan dalil syarak. Kata Syekh Al-Ghummah, Mufti Mesir, apa dalil dia? Duduk dalam majlis zikir, ramai-ramai zikir. Macam kita buat tahlil itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Ataupun kita lepas salat, subhanallah, subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, bersabarlah kamu, bertekun tatkala bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya, yakni berdoa dan berzikir, sama ada petang ataupun pagi, dalam mengharapkan rahmatnya, mengharapkannya. Ini dalil dia. Bersama-sama orang yang berdoa dan berzikir, bersama-sama dengan orang yang berdoa dan berzikir pagi dan petang. Pagi petang, subuh orang zikir, lepas subuh, lepas maghrib orang zikir, orang buat kuliah, orang tahlil. Ikut majlis-majlis macam ni, dan Nabi bersabda, sesungguhnya bagi malaikat itu, ni kita baca dah kot tuan-tuan, okey. Sesungguhnya bagi malaikat itu sekumpulan malaikat yang berlegar-legar mencari ahli zikir. Apabila malaikat itu mendapati satu kumpulan berzikir kepada Allah, maka mereka malaikat akan berkata kepada sesama malaikat yang lain, marilah segera kepada hajat kamu, apa yang kamu hajati. Maka mereka pun menaungi orang-orang yang berzikir tadi itu dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Masya Allah. Orang duduk zikir,
malaikat panggil kawan-kawan. Mari. Ni yang kita carikan. Ini yang kita cari. Maka malaikat tu pun apa dia? Melingkungi orang yang berzikir tadi sampai ke langit. Masya Allah, tuan-tuan. Mulianya orang yang berzikir. Ya. Inilah dikatakan ahli karam ini. Dan daripada Muawiyah, bahawanya Nabi pernah keluar menuju halaqah para sahabat. Lalu baginda bertanya kepada sahabat yang berhimpun, apa yang menyebabkan kamu duduk-duduk ni? Maka mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah, puji Allah atas nikmatnya, sebab dia memberikan hidayah kepada kami sampai kami masuk Islam. Maka Nabi pun berkata, sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku dan beritahu aku bahawa Allah Ta'ala berbangga terhadap kamu di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar. Ya, sahabat duduk zikir, Nabi kata, Jibril datang bagi tahu aku Allah Ta'ala sebut kamu. Ya. Allah Ta'ala berbangga dengan kamu di hadapan para malaikat. Masya Allah. Tuan-tuan, ini kelebihan orang yang berzikir. Ya. Sampai Jibril bagi tahu Nabi, ni orang-orang yang Allah Ta'ala banggakan. InsyaAllah. Ya. Sebab itu kalau ada majlis zikir, jangan tinggal. Walaupun kita datang lambat. Walaupun datang lambat. Sebab dalam hadis yang panjang ini, tuan-tuan, last kali malaikat tanya, ya Allah, ada seorang hamba-Mu ini dia berdosa. Dia bukan nak datang, dia hanya lalu, kemudian dia singgah. Nak dikira macam mana? Apa kata Allah Ta'ala? Aku bagi semua. Bagi. Apa yang mereka minta semua dapat. Termasuk orang yang berdosa tadi. Dia singgah aja, tuan-tuan. Orang buat tahlil, dia singgah. Kan? Singgah-singgah dia kata tahlil-tahlil ni untung-untung dapat makan. Dia singgah, tuan-tuan, dia bukan datang daripada awal. Allah Ta'ala kata aku bagi. Mereka minta apa? Sebelum tu hadis saja. Mereka minta syurga, jauh daripada neraka. Mereka minta keampunan, aku bagi semua. Bagi. Masya Allah. Allah Ta'ala kata apa? Tidak ada orang yang rugi duduk dalam majlis zikir. Ya, tidak ada orang yang rugi duduk dalam majlis zikir. Tak ada yang rugi. Duduk sembang belum tentu untung. Sembang juta-juta apa tak ada. Betul, tuan-tuan. Belum tentu jadi. Belum tentu dapat. Duduk dalam majlis zikir, malaikat sudah catat, insya-Allah ada bahagian kita hari kiamat. Itu untungnya orang duduk dalam majlis zikir. Dan daripada Abu Hurairah, sabda Nabi, bahawa Rasulullah telah bersabda, tidaklah duduk satu kaum dalam satu majlis zikir kepada Allah, melainkan para malaikat menaungi mereka, melimpahkan rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengingati mereka. Duduk dalam majlis zikir, turun rahmat, datang malaikat, Allah Ta'ala ingat kita. Ini sebab tu penting dalam majlis-majlis zikir ni kita dapat duduk, tuan-tuan, dapat zikir, dan akhirnya apa? Dapat berdoa. Sebab tu Allah Ta'ala dalam hadis yang panjang tu, Allah Ta'ala tanya malaikat, mereka minta apa? Majlis itu dimulakan dengan zikir, tasbih, tahlil, sebagainya, baca ayat Quran, kan? Lepas Allah Ta'ala tanya mereka minta apa? Mereka minta syurga. Mereka pernah nampak ke syurga aku? Tak. Kalau mereka nampak macam mana? Allah Ta'ala tanya lagi malaikat, mereka minta apa? Jauhkan daripada api neraka. Mereka pernah nampak ke neraka aku? Tak. Kalau pernah nampak macam mana? Lagi mereka minta apa? Mereka minta keampunanmu. Apa kata Allah Ta'ala? Aku bagi semua. Masya Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab zikir tadi.
Itu penting tuan-tuan. Lepas zikir tu kita berdoa. Kata Imam An-Nawawi, hadis-hadis ini menunjukkan kelebihan majlis zikir, kelebihan orang yang berzikir, kelebihan berhimpun untuk berzikir beramai-ramai. Kata Imam Nawawi ni 3. Majlis itu, kelebihan majlis, kelebihan orang yang duduk dalam majlis, dan kelebihan berhimpun untuk berzikir beramai-ramai. Panggil, ajak untuk duduk berhimpun dalam majlis-majlis zikir. InsyaAllah. Itu kelebihan. Dan Allah Ta'ala ingat kita dalam majlis yang lagi besar. Bukan majlis apa tuan-tuan, kan? Bukan majlis dunia, majlis keselamatan PBB pun tak, majlis keselamatan negara pun tak, tuan-tuan. Majlis apa dia? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Dan disebut ini fatwa daripada Jabatan Mufti Brunei, zikir boleh saja dilakukan secara senyap ataupun kuat, namun para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat boleh dilakukan secara kuat, dan ada yang berpendapat hendaklah dilakukan secara senyap, sembunyi, senyap, tak dengar. Ada juga sahabat mengikut satu riwayat yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, ada juga sahabat yang kata elok zikir ini senyap. Itu kata riwayat dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Tapi Imam As-Suyuti berkata, sesungguhnya mengadakan majlis, Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata mengadakan majlis zikir secara kuat di masjid serta mengangkat suara ketika bertahlil, tidaklah makruh, kerana warid hadis-hadis yang menghukumkan sunat dikuatkan. Juga hadis yang menghukumkan sunat, ada juga hadis yang menyuruh kita senyap. Perbezaan kedua ini dapat diselaraskan kepada perbezaan keadaan di mana zikir itu dilakukan. Tetapi ulama tetap sepakat bahawa di antara zikir itu memang ada sunat untuk dikuatkan, seperti azan, talbiyah, baca Al-Quran, takbir imam, takbir hari raya, khutbah dan salam. Dalam satu riwayat, pada satu ketika Nabi SAW dalam satu majlis, baginda menghalakan pandangannya ke langit, lalu baginda menundukkannya pula, kemudian alihkan balik ke atas. Maka baginda ditanya sahabat, kenapa baginda berbuat demikian? Baru saja tadi, kata Nabi, mula-mula Nabi tengok ke langit, Nabi tunduk ke bawah, kemudian Nabi tengok balik ke langit. Apa cerita ni? Sahabat tanya. Maka kata Nabi, baru saja tadi kaum itu berzikir mengingati Allah di satu majlis, sehingga para malaikat rahmat turun membawa ketenteraman bagaikan kubah untuk mereka. Ketika malaikat sudah dekat kepada mereka, seorang daripada mereka mengucapkan kata-kata yang sia-sia, malaikat pun lari. Mula-mula Nabi tengok malaikat nak turun, bawa sakinah. Sakinah tu kata Nabi, ketenangan itu macam kubah. Jadi bila dekat-dekat nak turun, ada orang dalam majlis itu bercakap perkara yang sia-sia, lalu malaikat pun naik balik. Itu yang Nabi tengok ke atas, tengok ke bawah, dan Nabi tengok balik ke atas. Ni apa tu tuan-tuan? Dalam majlis-majlis ni jangan ada cakap-cakap yang sia-sia. Kalau orang tengah tahlil tu tahlil, kalau orang tengah tahlil tu tahlil lah. Tengah doa-doa jangan sembang-sembang. Ni kadang tengah doa, ai.
Air dah ada air. Dah siap dah. Tengah doa habis. Nasi. La ilaha illallah. Kau nak cakap nasi, kenapa kemudian? Ni doa ni. Kan? Tu. Air basuh tangan. Dah ada belum? Tisu. Nampak tak? Ini yang sia-sia. Kan? Masuk benda yang sia-sia tu yang Nabi tengok ke atas, tengok ke bawah, betul? Nabi tengok balik ke atas. Lah, malaikat berlari. Nampak tuan-tuan? Ini kita sia-sia. Kan? Orang tahlil, dia bersembang. Kan? Orang baca doa, dia borak. Kan? Sibuk nasi itulah. Semua tu kemudian. Tuan-tuan, doa tu penting. Doa tu penting. Ni jangan sampai sia-sia. Bila sia-sia pun tuan-tuan, malaikat lari, kata Nabi. Disebut dalam kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah ala Adhkar An-Nawawiyah. Ni baik. Apabila terdapat, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, imam besar dalam mazhab Syafi'i, apabila terdapat sesuatu yang diharamkan dalam perkumpulan majlis zikir atau tarawih dan sebagainya, maka wajiblah orang yang mempunyai kuasa menegah. Bagi yang tidak mempunyai kuasa, wajib menegah dirinya daripada bersubahat dalam perkara itu. Jangan, kalau ada orang ni buat benda tak elok dalam majlis, orang tengah tarawih berzikir, jangan duk sembang, bagi tahu. Jangan sampai majlis tu jadi sia-sia. Tuan-tuan, sembang lah, itulah ini. Orang tengah tahlil, orang tengah berdoa. Lagi apa tuan-tuan, kalau kita buat tahlil tu kat rumah misalnya, selalu saya nak tengok lah, kalau ahli keluarga tu buat tahlil, memanglah dipanggil jemaah kan. Tapi yang paling aula, paling afdal untuk berdoa siapa? Untuk arwah yang mati. Tentulah anak-anak si mati kan. Anak-anak arwah. Jadi anak-anak arwah ni lah tolong doa. Ini awak sibuk kelentang-kelentung lah, periuk, pinggan, mangkuk, periuk. Tak payah. Nanti dulu, ataupun buat awal-awal. Doa dulu untuk arwah bapak kita. Ini tengah-tengah nasi dah tuang pun, nasi. Gulai. Sepak betul. Nampak tuan-tuan? Padahal dia tu anak cucu kau lah dulu yang paling awal, paling afdal. Yang jemaah tu kita jemput untuk sama-sama. Tapi yang paling penting sekali, waris. Yang nak makan atau pusaka tu. Faham? Tuan-tuan udahlah tuan-tuan. Repek saya ni. Sambunglah pula nanti lepas raya. Lepas raya lah kan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa dhaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi